Okay ya. Assalamualaikum semua. Kita akan untuk kelas hari ini kita akan sambung dengan tutorial dulu tau. Lepas tu baru saya akan briefkan tentang assignment lah ya. Okay, so sekejap ya, ambil kawan kamu. Okay, kita tengok semalam kita dah bincang sampai number 2 lah. Ya, so hari ni tutorial 7.2 kita akan sambung dengan number 3 ya. Tapi video saya tak bagi lagi, saya tak upload lagi. InsyaAllah hari ni saya akan upload lah, saya akan bagi ya. Alright, so hari ni kita akan draw the Lewis structure. Soalan, cuba tengok soalan nombor 3. Dia minta kamu draw the Lewis structure. Lepas tu nyatakan molecular geometry and predict the bond angle in each ion. Ya. Alright, kalau kita tengok, sekejap saya lupa nak ambil satu lagi file. Yang ni saya patutnya buka satu lagi file. Practical experiment 4. Ini saya tak bawah dulu. Okay. Ini saya tutup. Okay ni. Okay ya, so semalam saya ajar sikit lah ya. Apa tentang molecular geometry. So hari ni kita sambung lagi. Okay. So dia minta kamu draw the Lewis structure for anion dan cation. Ya. Soalan nombor 2 semalam dia tanya tentang molecular geometry untuk molekul sahajalah. So for today kita akan belajar kita dikendaki untuk melukiskan Lewis structure untuk ion lah ya. Okay, so sekarang sama juga macam step yang sebelum ni kita belajar. Apa buat bila nak lukiskan Lewis structure ialah you have to calculate the number of valence electron lah. So contohnya kalau kita ambil AlCl3 ni, AlCl4 minus ya. Mula-mula buat ialah you have to nak lukis Lewis structure, you have to calculate the valence electron lah, total valence electron. So Al, kita ambil Al dulu lah ya. Al group 13 tambahkan dengan chlorine group 17 times 4, so kita ada 4 times 7. Okay, sebab dia anion, so kita kena tambah 1 ya. So valence electron sekarang 28, sekarang kita ada 4 times 7, 28, 29. Okay, so kita ada 32 lah, 32 elektron ya. Okay, lepas tu pilih central atom, that is the Al, sambungkan dengan terminal, sambungkan dengan terminal lah ya. Lepas tu kamu susunlah dia punya lone pair, susun elektron dia. Lepas tu tolak dulu, tolak dulu dengan elektron yang kita pakai tu 8 lah ya. 32 tolak 8, so kita ada sebanyak 22. Okay, so 22 tu kita kena Cl lah elektron. So apa buat ialah kita dapatlah Lewis structure untuk molekul AlCl4. Okay, disebabkan AlCl4 tu adalah dalam bentuk charge ya, dia ada charge, so we have to put in bracket lah. Kalau AlCl3 sahaja, kita tak letak dia dalam bracket sebab dia bukan, ini contohnya Lewis structure untuk AlCl3 kan. This is the Lewis structure for AlCl3. Sorry. Okay. 2 je ya. Ini Lewis structure untuk AlCl3. Kita tak buat benda dalam bracket. Kenapa tak buat bracket? Sebab dia molekul yang neutral lah, dia tak ada charge.
So if you have to draw the Lewis structure for species yang ada charge, then you have to put in bracket lah. Letakkan dalam bracket dan letak charge kat luar lah. Macam tu. Ya. Okay. Lepas tu apa yang kita kena buat ialah you have to state the molecular geometry lah. Nyatakan dia punya shape. Shape molecular geometry or kita ada juga shape dia lah. Ya. Shape dia ada 4 bonding pair. We have 4 bonding pair. 4 bonding pair ni bentuknya adalah tetrahedral. Tahu? Tetrahedral. Semalam kalau saya simplifykan, kalau 2 bonding pair around the central atom, ini kita ada linear lah. Okay, kalau 3 bonding pair, dia adalah trigonal planar. Kalau 4 bonding pair adalah tetrahedral. Okay, 5 bonding pair ini adalah trigonal bipyramidal. Ini kena hafal dah. Lepas tu 6 bonding pair ini adalah octahedral. Yang ni lah ya. So kalau kita tengok untuk AlCl4- ni dia ada 4 bonding pair. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 bonding pair bentuknya adalah tetrahedral. Ya, bentuknya adalah tetrahedral. So kalau kamu tengok di sini, contohnya ini adalah bentuk tetrahedral lah. Inilah bentuk tetrahedral. Bentuk tetrahedral ni macam ni. Dia ada 1 bonding ke atas. Okay, 1 bonding ke atas. 3 lagi tu, okay. Ke sisi, ke depan, 1 lagi bonding kat belakang lah. Bentuk dia macam tu. Ya. Bentuk dia ke arah belakang lah. Ni terlampau jongkit sangat. Dia ke arah belakang macam tu. Tapi dia ke bawah. Dia turun bawah lah bonding dia ke. Macam ni lah rupanya. Kalau dalam 3D. Hopefully you can imagine lah. Ya. Ni bentuk tetrahedral lah. Ya. Okay, tetrahedral ni kalau kita tengok, bond angle dia adalah sebanyak, setiap satu bond ni, bond angle ni, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Maksudnya daripada, contohnya, kita ada Cl, Al, Cl. Sudut ni, sudut ikatan. Maksudnya daripada Cl kepada Al kan. Bond angle dia untuk tetrahedral, bond angle dia adalah 109.5 degree. Ni. Ini ke sini ataupun ke arah atas. Cl ini kepada Al kepada Cl yang ni. Ini juga adalah 109. Semua angle dia adalah sebanyak 109.5. 109.5. Bond angle dia lah. Ya, bond angle. Okey, tetapi kalau kita ada untuk trigonal planar, 3 bond, ya, 3 bond. Bentuk dia macam ni lah, 3 bond tu, ya. 3 bond sekarang. Okay, bentuk dia punya ni adalah flat lah, dia flat kan. Nampak rata lah kalau kita tengok daripada sini lah. Tapi kalau kita tengok daripada sisi atas, kita akan nampak dia macam ni. If you look at from the sisi, side bahagian sisi dia, kamu akan nampak dia rata. Okay, jadi kita nak ukur bond angle, katalah ini A, yang ini X. Bond angle dia kita akan ukur daripada atas. Macam kita pandang sisi daripada atas lah. So, bond angle dia adalah sebanyak 120 degree. 120 degree lah. Yang ni pun 120 degree. Ya. Ini adalah untuk trigonal planar. Manakala untuk linear, contohnya kita ada BeH2. Okay, bond angle dia kita ukur dari sini ke sini. Daripada atom ini ke atom inilah bond angle dia adalah sebanyak 180.
Boleh ha? Alright, itu adalah untuk sampai tetrahedral lah ya. Bond angle untuk trigonal bipyramidal yang 5 bonding around the central atom, dia ada 2 jenis bond angle. Okey, bond angle dia ada 2 jenis. Okey, satu di antara bonding atas dengan horizontal tu. Ini, bonding sini. Bonding sini, bonding between this one lah. Between ini dengan ini. Bonding ini adalah 90 degree. Bonding ni adalah 90 degree. Lepas itu bonding ini ke sini juga adalah 90 degree lah. Between this one and this. Ni 90 degree. Yang ini pun 90 degree juga. Okey. Lepas tu bond yang ada juga selain daripada atas ke horizontal ataupun bawah ke horizontal, juga berlaku bonding di antara bahagian yang horizontal sahaja. Horizontal sahajalah. So daripada sini ke sini. Sini ke sini, sini ke sini dan juga ini ke sinilah. So kalau di sini between ini kita seolah-olah nampak dia macam ni. So bond dia adalah sebanyak 120. Ya, 120 lah. Yang ni pun 120. Yang ni pun adalah 120. Macam itulah. Jadi untuk trigonal bipyramidal, bond angle yang ada adalah 90 degree dan juga 120 degree. Ada 2 jenis bond angle yang kita akan dapati lah. Ya. Alright. Untuk octahedral, 6 bonding around the central atom. Ada 6 bond around the central atom. Ya. Kita dapati bonding berlaku adalah di antara vertical bond dengan ni, dengan horizontal ni. Ini. Yang ni memang 90 lah, 90 degree. Okey, lepas tu kalau kita tengok untuk octahedral, dia punya bonding tu kepada terminal satu atas satu bawah. Lepas tu 4 lagi tu dia akan susun dekat horizontal tu. Jadi sekarang bonding between atas kepada horizontal adalah 90 degree. Ini pun 90 degree. Ini ke sini pun 90 degree juga. Ini ke sini pun 90 degree. Tapi di antara horizontal yang 4 tu, dia punya bond angle berapa? Bond angle dia adalah sebanyak, okey, kita ada, kalau kita pandang daripada atas, kita dapat macam ni lah. Jadi 360 divide by 4. So kita ada juga, divide by 4 kita juga ada sebanyak 90 degree. Sini ke sini lah. Ini ke sini juga adalah 90 degree. Ini ke sini juga adalah 90 degree lah. Ini ke sini 90, ini ke sini 90 juga. So dia hanya ada satu jenis bond sajalah, that is 90 degree. Yang ada 2 jenis bond adalah trigonal bipyramidal. But octahedral, the bond angle adalah sebanyak 90 degree sahaja. Ya. Okay. So mari kita lihat molekul seterusnya. Okay, kita tengok molekul seterusnya. Kita ada NH4. NH4. Okay, NH4. Okay, saya revise baliklah macam mana nak lukiskan Lewis structure. Apa-apa soalan biasanya dalam chapter 7 ni memang dia akan relate kepada Lewis structure. Kalau kamu fail Lewis structure, that mean kamu tak boleh jawab apa-apa soalan pun sebenarnya. Ya. So make sure kamu master the Lewis structure lah. Okay, mari kita lihat untuk NH4. NH4. Okay, how to draw the Lewis structure? Kita kira dulu dia punya valence electron. So valence electron dia nitrogen 5 tambah dengan 5 tambah dengan hidrogen ada 4. Tapi 1 dia valence electron. Okay, lepas tu kena tolak 1 sebab dia bercharge positif.
So minus 1 kat sini. Ya. So total elektron yang kita pakai ialah sebanyak 8. Okey. Kemudian pilih central atom. Yang ni walaupun nitrogen is more electronegative dan hidrogen, tapi kita tak ada pilihan untuk jadikan central atom. Memang kena pilih nitrogen sebab hidrogen ni atom kecil, dia tak boleh buat banyak bonding lah. Ya. Alright. Jadi apa yang berlaku ialah pilih nitrogen sebagai central atom. Sambungkan kepada hidrogen yang ada 4 itu. Okey, hidrogen, hidrogen, hidrogen. Okey. Lepas tu tolakkan dengan elektron yang kita dah guna daripada valence elektron ni. So ada 4 bonding, tolak dengan 8 lah. So kosong. This is the Lewis structure lah untuk NH4. Okey, disebabkan dia dalam keadaan charge, kamu kena letak dia dalam bracket lah. Kena letak dia dalam bracket. Okey, baru letak positif. Ya. Okey, so kalau kita tengok di sini, dalam NH4 plus ni dia ada 1, 2, 3, 4. 4 bonding pair. 4 bonding pair memang kita ada tetrahedral. Jangan lupa 4 bonding pair bentuk molekul adalah tetrahedral. Macam tu ya. Okay, next. Kita tengok. Yang ini kita ada NO2 minus. Ini dah lukis siap-siap dah. Dia punya Lewis structure. Saya tak nak ajar dah macam mana nak lukis. So, dia ada sebanyak, okay, ini 1, 2. Yang ini walaupun dia ada 2 bonding pair, tapi bila dia double bond, ini bila kita nak menentukan molecular shape, kita anggap dia sebagai 1 bonding pair lah, walaupun dia ada 2 ya. Ini khusus untuk menentukan dia punya molecular geometry sajalah ya. Okay, ini consider sebagai 1, 2, 3. 3 bonding pair akan menghasilkan apa tu? Trigonal planar. Bentuk dia trigonal planar. So macam mana bentuk trigonal planar? Inilah bentuk dia. This is the shape of NO3 minus. Ini adalah shape untuk NO3 minus. Dia memang plain dah saja. Dia memang trigonal planar sajalah. Ya. Alright. Okay. Habis kita punya number 4, number 3. Kamu boleh salin sekarang lah ya. Boleh salin. Dah beritahu ya. Dah kah? Dah ke belum? Dah. Ya, madam. Dah. Okey, mari kita tengok seterusnya number 4. Okey, nak tengok number 4. Okey, number 4 dia tanya kepada kamu, based on valence shell VSEPR theory ya, draw and describe the molecular geometry of CCl4. Jadi sekarang apa kamu kena buat ialah kamu kena nyatakan dahulu apa itu VSEPR theory lah ya, apa itu VSEPR theory. VSEPR theory tu, VSEPR dia kata electron pair on central atom. Yang ni lain sikit definition yang saya bagi semalam, tapi maksudnya samalah ya. Electron pair on central atom repel one another and arrange themselves as far apart as possible lah ya. Yang ni macam semalam saya bagi lain kan, tapi maksudnya adalah samalah ya. Okey, satu perkara juga yang kamu kena ketahui bahawa kalau katalah ya, dekat central atom tu,
Katalah saya ada, contohnya central atom tu saya letak A. Ada lone pair kat sini, ada lone pair, ada bonding pair. Ada, contohnya kat sini lah ada H, ada H. Ya. Okay. Okay, kalau kita tengok ya, semalam kalau kita lihat, katalah saya ada B, BH3 lah. Ni research untuk BH3. Kita tahu bahawa bonding pair di antara BH3 dengan BH3 yang ini dia ada repulsion. Dia ada repulsion lah, dia ada tolakan. Untuk pengetahuan kamu, kalaulah kita ada repulsion, okey, katalah dekat central atom itu ada lone pair, tolakan di antara lone pair dengan lone pair ni lagi kuat berbanding dengan tolakan lone pair dengan bonding pair. Ni. Tolakan dia, repulsion dia. Bonding lone pair dengan lone pair lagi kuat repulsion dia compare dengan lone pair dengan bonding pair. Dan yang paling lemah tolakan adalah di antara bonding pair dengan bonding pair lah. Ni tolakan ini paling lemah lah. Ini dengan ini lebih kuat, tapi lone pair dengan lone pair tolakan dia paling kuat lah. Ya, ini untuk kamu punya knowledge sahajalah, ya, untuk kamu punya knowledge, ya, macam tu. Okay. So, mari kita lihat macam mana. Ya. Alright. Mari kita lihat, dia minta kamu menerangkan bagaimana nak describe the molecular geometry. Apa buat yang pertamanya, you have to draw the Lewis structure lah, ya. Draw the Lewis structure untuk dia minta kamu menerangkan how to get the molecular geometry untuk molekul CCl4, CS2 dengan SEF6. So what you do, kamu kena lukiskan Lewis structure. Lukiskan Lewis structure lah kat sini. Ya, lukiskan Lewis structure lah. Lukiskan Lewis structure untuk CCl4, CS2 dengan SEF6. Kiralah total number of valence electron tu. Okay. So sekarang kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini, arrangement of electron domain tu kalau kita tengok ada berapa arrangement of electron domain, maksudnya kita kena tengok berapa elektron domain yang terdapat pada central atom. So contohnya kita ada CCl4, ini CCl4 lah kan. Ada CCl4, arrangement of electron domain tu sebenarnya ada 4 bonding. Allahu Akbar. 4 bonding. Apa dia lari tu? Okay. Kalau kita tengok dekat CCl4 ni daripada Lewis structure dia, kita akan dapati dia ada 4 bonding. Kenapa dia lari bawah? 4 bonding pair. Ada 4 pasang elektron berikatan, ya, untuk CCl4, ya. Manakala untuk CS2 kita dapati dia ada 2 bonding pair. Okey, untuk SEF6 ada sebanyak 6 bonding pair. 6 bonding pair lah. Mungkin dalam table ni kot dia lari sikit, ya. Dia ada 6 bonding pair. So, kalau kita tengok nak memberikan molecular geometry, ya, kamu tak boleh, bila kamu lukis tu, kamu tak boleh lukis dia simply macam ni tau. Kalau nak nyatakan molecular geometry tu, kamu kena lukis dia kena betul. Maksudnya kalau untuk CCl4 dia kena satu atas, okey, 3
tiga bawah tapi dengan kedudukan macam ni. Bila nak melukiskan molecular geometry. Ya. Okey, maksudnya sekarang kamu tak boleh sesuka hati katalah nak lukis macam ni. C, Cl, 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 Cl. Tak boleh macam ni. But because this is not the molecular geometry. So if you want to draw the molecular geometry, then kamu kena beri dia dalam bentuk yang sepatutnya dalam 3D tu. Boleh tak ni? Jadi baru nyatakan bentuk dia adalah tetrahedral. Tetrahedral lah. Ya. CS tu pun macam tu juga. Kamu tak boleh lukis bila memberikan bila dia diminta kamu lukiskan molecular geometry, kamu tak boleh lukis bentuk dia yang suka hati kamu letak saja. Lukis macam ni. Salah. Kamu kena lukis dalam bentuk dia yang betul mengikut dia punya shape yang betul lah. Ni maksudnya ada satu atas, tiga lagi ke bawah. Tiga lagi ke bawah lah. Ya. Susunan sepatutnya CL tu satu ke belakang, satu ke depan, satu lagi pada sisi lah. Macam tu. Kalau untuk CS tu, dia ada dua bonding pair. Okay, bonding dia kamu tak boleh lukis dia macam ni. Macam ni CS. CS macam ni. InsyaAllah. Sebab dia linear. Dia adalah linear. Nyatakan bahawa dia adalah linear lah. Ya? Lukisan ni kena betul. Macam yang molekul dia sebenar. Okay. Sama juga untuk SEF6. SEF6 dia kena ada satu atas, satu bawah. 4 lagi pada horizontal. Kalau kamu main suka-suka hati lukis, katalah kamu lukis SE, kamu lukis macam gini. Kan? Lepas tu lukis macam ni. Kan? Macam tu, suka-suka hati kamu lah. Ini memang salah lah. Lukisan tu memang salah bila nak memberikan molecular geometry. Kalau dia tanya dalam soalan tu, dia nak molecular geometry, then you have to follow the exact shape of molecular geometry dalam 3D lah. Ya, tak boleh suka hati lukis. Macam tu lah ya. Okay. Okay, nyatakan dia ada apa bonding pair. Okay, nyatakan bond angle dia berapa. Ya. Bond angle untuk CCl4 adalah 109. Okay, bond angle untuk CS2 adalah 180. Bond angle untuk SEF6 adalah 90 lah. Ya. So yang ni saya rasa tak perlu kot. Ya. Alright. This is how you explain or describe the molecular geometry bagi 3 molekul ni lah. Okay, kamu boleh salin sekarang lah. Ya. Salin sekarang. Buat dalam table lah. Ya. Sekejap lagi saya nak cerita tentang assignment ya. Ada yang masuk sekejap ya, saya tarik sekejap. Sekejap lagi saya akan, tak apa, benda ni. Sekejap lagi saya akan brief tentang assignment ya. Okay, kita turun bawah sikit ya.
Okay. Habis ya. So, okay. Intermolecular force ni tak ada di dalam assignment, soalan assignment. Jadi saya tinggal dulu. Saya akan brief assignment dulu. Ya, saya akan brief assignment dululah. Ya, saya keluarkan file ni, saya tak mahu dah. Save. Anak saya macam penuh kat depan ni. Assignment. Students copy. Buka skim ke? Okay, mari kita tengok students copy ya. Saya tutup lah dulu. Save. Okay. Ini, saya dah buka skim. Kita buka student copy ya. Cepat dulu file. Okay. Ini yang kamu dah dapat lah ya. Assignment. Alright. So mari kita lihat. Assignment ni ada 3 part tau. Tak ada. Nanti kamu hantar, bila kamu hantar, kamu kena penuhkan lah kat sini. Praktikum, nama, tahu. Lepas tu kamu buat lah, kamu sign. Saya tak tahu kamu masuk bila. Tapi, saya tak tahu kalau kamu masuk bila ya. Kalau tak, kita hantar dekat, saya minta kamu hantar dekat DC je lah. Ya, Google Classroom. Ya. Okay, date adalah 5 hari bulan 11 lah. Ya. Okay, untuk dia ada 3 part kat situ. 3 part assignment ni. Part A, part B dengan part C lah. Ya. Okay, mari kita lihat dulu untuk part A. Part A ni. Okay. Semua ada Saya record lah kan. Okay. Part A ni apa kamu buat ialah. Dia beritahu kat sini lah. Ya. Choose one compound from each category. Record a video on how to draw the Lewis structure of the chosen compound. Okay, contohnya katalah saya ada student nama dia apa? Nama dia Hafizuddin. Okay, katalah student tu nama dia Hafizuddin. Hafiz. Okay, Hafizuddin. Ya. Dia pilih. Ataupun saya nanti yang akan pilihkan untuk kamu. Kamu tak pilih. Ataupun kalau kamu nak pilih sendiri pun boleh. Tapi tak semua orang boleh buat yang sama. Ataupun saya rasa saya lah yang pilih ya. Kamu nak pilih pun boleh. Tapi tak boleh ambil yang sama. Maksudnya dia kena. Sebab kamu ada lebih kurang 27 orang. 27 orang. Okey, maksudnya 9 orang. 9 orang. Dapat MG CL2. Okey, 9 orang dapat AL2O3. 9 orang dapat Na2O. Lepas tu 9 orang ni dapat PCl3. Maksudnya satu orang Hafiz ni dia kena buat. Okey, dia kena buat MgCl2. Satu lagi compound yang dia kena buat ialah untuk ini untuk ionik dia. Untuk covalent dia katalah dia kena buat NH3, kena lukiskan ini. Buat video bagaimana nak menerangkan Lewis structure untuk MgCl2 dan NH3. Maksudnya choose one compound from each category. Record a video on how to draw the Lewis structure of the chosen compound. Maksudnya Hafiz ni dia pilih satu daripada 3 ni untuk ionic compound. Okay. Dan satu daripada covalent compound untuk dia terangkan bagaimana nak lukiskan Lewis structure. So, cara nak lukiskan tu kamu kena buat dia, kena videokan dia lah macam saya terangkan kepada kamu sebelum ni lah. Tahu? Macam yang saya dah terangkan kepada kamu sebelum ni. Nak lukiskan Lewis structure tersebut. Okay. Ni faham tak? Dia punya arahan tu. Faham ke tak faham? Pilih satu saja. Okay. Either saya, macam mana?
Apa dia? Faham. Faham ya? Okey, pilih satu sahaja. Jadi untuk mengelakkan semua orang ambil kompon yang sama, saya beri kamu pilihan. Either kamu pilih sendiri, divide among you all, molekul-molekul ni, ataupun saya yang pilihkan. Kamu nak yang mana satu? Saya choose untuk kamu, kamu choose sendiri, tapi jangan pilih molekul yang sama macam tu. Kamu nak yang mana satu? Saya pilih. Kamu pilih sendiri. Nak Madam pilih. Okey, saya pilih ya. Nanti saya beritahu dekat grup ya macam tu ya. Alright. So, nanti saya pilihkan untuk kamu lah ya macam tu. Okey. So, dalam video kamu tu, okey, requirement of the video tu kamu kena draw the Lewis structure. Masa dia lebih kurang 2 hingga 3 minit lah ya. Lebih sikit pun tak apalah, tak ada masalah ya. Format video, yang ni kamu lebih tahulah ya. Yang ni macam-macam format kan. Kamu boleh fikirlah, tengoklah macam mana yang kesesuaian ya. Nanti yang penting ni jelas untuk saya dengar kamu punya explanation bagaimana nak lukiskan Lewis structure tu. Okay. Dan dalam video tersebut dia punya penerangan tu dia kena mengandungi benda ni. Dia kena ada benda ni untuk menerangkan. Sekejap ya. Ini set. Oh ni skim Sudan punya tadi kan. Okay, set. Sudan punya you all kena follow yang ni kan. Step 1 apa semua ni kan. You all kena follow benda ni kan. Sekejap. Ambil saya punya skim lah. Okay. Kamu kena bila nak menerangkan Lewis structure untuk ionic, benda ni kamu kena buat. Draw Lewis structure for metal and non-metal atom. Okay. Kamu kena draw Lewis structure untuk Okay. Drawkan Lewis structure untuk metal dan non-metal atom. Contohnya katalah kita nak lukiskan Lewis structure bagi saya tak ambil lah dalam soalan kamu. Contohnya saya nak lukiskan Lewis structure bagi Mg3 and 2. Contoh macam ni kan. Magnesium nitride kan. Apa yang kamu kena buat pertamanya dalam step 1 ni ya. Okey, kamu kena lukiskan dahulu Lewis structure untuk atom Mg sebab ada 3 atom Mg sekarang. Ini. Saya ambil ini lah. Saya terus pergi kepada Sekejap. Saya terus. Ni. Okay. Ni. Okay. Contohnya, katalah. Ni. Ni kami punya marking scheme lah ya. Tapi saya tak tunjuklah kat kamu kan. Ni kan. Okay. Draw Lewis structure for metal and non-metal ni dapat 2 markah. Contohnya tadi kita nak lukiskan Lewis structure untuk Mg3 and 2 molecule. So, apa kamu buat pertamanya? Kamu kena lukiskan Lewis structure untuk magnesium. Sebab magnesium ni ada 3. Lukiskan 3. Dalam kamu punya video tu, saya kena nampak benda ni. Okay. So, saya nampak ada 3 Mg dengan dia punya Lewis structure yang betul. Dan yang ni saya akan bagi kamu 1 markah. Contohnya lah macam tu. Kalau lukis 1 saja ke ataupun lukis 2 saja tak cukup macam yang dalam formula yang kita nak tu, kosong markah dia. Sebab ini asal skim. Okey, lepas tu lukiskan Lewis structure untuk non-metal. Okey, non-metal adalah nitrogen. Nitrogen ada 2 kat sini. So, nitrogen adalah dalam grup. Dia dalam grup
15. Kan? Tak faham terus tanya tak ya? Yang ni hopefully kamu jangan malu-malu terus tanya sebab nanti kamu nak hantar. Inilah yang kamu nak hantar. Ya? Okey, ini researcher untuk nitrogen. Ini saya nampak ada researcher untuk nitrogen non-metal. 1 markah. Ni markah lah. Markah dia. Okey. Lepas tu show how the electron transfer from metal to non-metal using suitable arrow. So sekarang bila kamu terangkan tu, kamu kena tunjukkan bahawa electron to move from nitrogen, magnesium kepada nitrogen. So, okay, kita ambil ini dulu. Okay, move ke sini. Lepas tu dia satu lagi move ke sini. Okay. Lepas tu tunjukkan dia move. Ya Allah, ke belakang. Sikit, move ke sini. Okay, yang ni move ke sini. Ini move ke sini. And this one move ke sini. Yang ini show how the electron transfer from metal to non-metal. Gunakan suitable arrow dan ini dapat another one mark. Boleh tak? Lepas tu draw N ion dan K ion. So sekarang Mg ni bila dia dah buang elektron, okay, dia menjadi K ion. Nitrogen apabila dia sudah terima elektron, dia octet dan bercharge -3. Dia ada sebanyak berapa? 2. Magnesium ada sebanyak sorry, bukan. Okay. Kamu lukiskan. Kamu lukiskan N ion dengan K ion form saja. Lukiskan N ion dengan K ion form saja, dapat 1 markah. Tahu? Lepas tu lukiskan Lewis structure ni terus ni. Lukiskan Lewis structure maksudnya letak dekat Mg ni ada sebanyak 3. Dekat nitrogen ada 2. So this is the Lewis structure. Ini satu lagi markah. Macam tu. Tahu? Tapi semua yang saya cakap ni, kamu kena tunjukkan dia di dalam video. Dan saya akan refer kat sini je. Saya tengok je kat sini. Nanti saya tengok video kamu. Okey, kamu sebut benda ni, kamu lukis ni, sebut dan lukis. Kamu sebut dan lukis sini, kamu sebut dan lukis sini. Saya bagi terus markah. Nyatakan type of bond. So kalau ionic compound, dia mestilah ada ionic bond. Ini kena nyatakan verbally dalam kamu punya video. Boleh ke tak boleh? Faham ke tak? Boleh. Faham. So yang ni kamu kena terangkan dalam kamu punya video lah. Macam tu. Alright. Sekarang kita sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 markah. Maksudnya sekarang kalau untuk ionic compound ni kamu akan dapat 7 markah kat situ. Follow je. Yang ini mana dapat ni? Yang ini kamu ada di dalam soalan tu sendiri. Dalam soalan tu sendiri sudah ada diminta kamu buat benda tu. Memang ni. Step 1, draw the Lewis structure for metal and non-metal. Lepas tu, show how the electron transfer from metal to non-metal by using suitable arrow. Yang ni memang dia dah nyatakan dalam soalan. Dalam soalan tu dah nyatakan, kamu just follow je. Draw K ion dengan N ion yang terbentuk. Draw Lewis structure. State the type of bond. Itu saja. Kamu follow. Kamu jangan merepek benda lain. Sebab merepek benda lain saya tak bagi markah. Kamu kena sebut benda yang ada di dalam ini saja, dalam arahan ni saja. Bolehkah? Boleh Alright. Seterusnya untuk okay. Untuk covalent compound. Untuk covalent compound, okay, molekul B covalent compound lah ya. Apa buat ialah pertamanya kamu kena kirakan number of valence electron. Contohnya kalau kita nak lukiskan Lewis structure 4, let's say kita ada NH3.
Contohlah, ada ke dalam soalan NH3? Ya, kan saya ambil soalan pula kan. Sekejap saya tengok. Ada ke? Saya tak boleh ambil contoh dalam. Oh, NH3 ada. Tak mahu. Saya ambil contoh soalan apa Okay. Contoh soalan. Apa And juga ya. H2O lah. H2O air lah kan. Kita suka minum air kan. Okay. H2O. Kan. Lukiskan structure untuk H2O. Okay. Kamu kira dia punya total of the valence electron ni dapat 1 markah. Contohnya untuk H2O kita ada 2 valence electron equal to 2 darab 1 tambah dengan oksigen equal 16, 6. So ada 8. 8 valence electron. 8 valence electron. So dapat 1 markah dekat situ. Write the skeletal structure, letak oksigen kat tengah, sambungkan kepada H. Yang ni 1 markah lagi. Draw single bond. 1 markah. Kan? Subtract the number of electron, kamu tunjukkanlah bahawa kamu tunjukkan 8 tolak dengan 4. Okay? 8 tolak 4 tinggal 4. Ni, 1 markah lagi. Follow je dia punya instruction tu. Lepas tu, place the remaining electron at the terminal until all terminal atom are octet. So, disebabkan sekarang hidrogen ni dia tak boleh dah terima elektron. So, tapi kita tak ada contoh hidrogen. Kita ada hidrogen. Okay, kat sini tak perlu letak lah. Tak perlu letak lone pair ke apa semua. Sebab hidrogen dia punya bonding tu, dia punya maksimum elektron yang dia boleh terima ialah sebanyak 2 sahajalah. So that, kamu jangan letaklah elektron dekat sini pula. Jangan letak elektron kat sini pula ya. Okay, jangan letak the lone pair pada hidrogen. Okay. Yang ini kalau untuk kes hidrogen memang kita automatik dapat lah ya, walaupun kamu tak tunjukkan kamu letak elektron kat sini. Lepas tu kalau ada place the extra electron at the central atom. Okay, tadi kita ada 4 valence electron. Okay, sebab hidrogen tak boleh terima elektron dah, kita letakkan dia pada central atom. Ini dapat lagi 1 markah lah. Macam tu. Nyatakan type of bond. Bond dia adalah covalent bond. Nyatakan bahawa dia adalah covalent bond dan dapat 1 markah lagi. Follow je dia punya step yang diberikan dalam soalan tu lah. Dalam video kamu, itu yang kamu kena sebutkan and kamu kena lukiskan. Boleh ke tak? Boleh Boleh. Okay, good. Alright. So, seterusnya untuk itu part A. Okay, yang ni dalam part A ni memang dia dah nyatakan. Follow je dia punya benda yang dia nak dalam ni. Kan? Okay, lepas tu dah dapat video, kamu dah rakam semua, kamu uploadkan dalam kamu punya YouTube channel. Lepas tu bagi link tu dekat saya. Saya nak link tu bagi dekat saya. Link boleh dibagi sama ada dalam group ke ataupun dalam DC kot. Saya tengok dekat DC lah, nanti saya akan create tapak lah untuk kamu hantar ya. Macam tu. Boleh juga kalau nak hantar link dekat WhatsApp group lah. Ataupun Telegram ataupun Google Classroom lah macam tu. Kat JC ataupun ni. Tengoklah mana sesuai, nanti kita akan bincang balik lah macam tu ya. Link dia nak hantar kat mana. Okay. Tapi yang penting bila nak create link tu, tolong tuliskan nama. Nah itu sangat penting. Nama dekat YouTube kamu tu. Tahu? Katalah Muhammad Hafizuddin bin Hamsan. Okay. Molekul apa? PCl3 dengan MgCl2. Tulis yang tu je. Senang saya nak tengok nantilah ya. Boleh Alright, untuk part B. Okay. Untuk part B, kamu jawab yang ni sajalah ya. Nyatakan Vesper, ini kita dah bincang semalam, ni 2 markah je ya. Ni tengok balik lah ya, tengok balik. Tulis balik, hantar dekat saya. Boleh masuk dalam GC ataupun kamu nak hantar kat mana. GC lah kot ya, ataupun nantilah kita bincang balik kamu nak hantar kat mana. Kemudian jawab soalan yang ni lah
Kamu kena jawab soalan yang ni. Okay. Molecular geometry of 3D arrangement of atom that constitute a molecule, the position, okay. Kamu kena completekan table 1 ni. Kan? Completekan table 1 ni. Senang je. Okay. Berikan number of valence electron. Lukiskan Lewis structure. Okay. Number of bonding pair kena nyatakan. Number of bonding pair kena nyatakan. Okay. Okay, lepas tu electron pair geometry. Electron pair geometry tu maksudnya apa? Electron pair geometry tu contohnya kalau kita tengok yang dia punya sebenarnya itu adalah dia punya shape. Shape dia. Molecular shape lah. Kan kita ada 5 molecular shape kan? So kita ada linear. Oh tak keluar. Okay, kat sini. Allah. Okay. Electron pair geometry. Okay. Ada yang kita dah belajar tu. Ada linear. Nyatakanlah linear. Trigonal planar. Tetrahedral. Trigonal bipyramidal. Dan juga octahedral. Nyatakan. Tengoklah. BCL3 ni apakah, yang manakah satu jawapan dia. Lepas tu untuk molecular geometry ni kamu kena draw. Katalah BCL3 ni dia punya bentuk dia. Saya ambil bentuk lain lah. Katalah saya ambil CH4 kan. Okay. CH4. Kenapa dia ada banyak lah tu. Okay, CH4. Okay. Kamu kena lukiskan dia betul-betul macam CH4. Jangan lukis macam ni. Jangan lukis macam ni. Bila kamu lukis macam ni salah. Sebab dia bukan molecular geometry dia macam ni. Tak. Kamu kena lukis dia macam tetrahedral yang sebenar lah. Okey, satu atas, satu bawah. Satu atas, 3 bawah. Ni contoh macam ni lah. Kalau dia adalah trigonal planar, jangan lukis macam ni. Contohnya kita ada AL, CL3 kan. Jangan lukis dia AL, CL kat sini. Yang ni Lewis structure boleh diterima. Tapi kalau molecular geometry tak diterima jawapan yang macam ni. Untuk AlCl3, bentuk dia adalah trigonal planar dan kena lukis dia dalam bentuk trigonal planar. Lepas tu kena nyatakan jawapan dia lah. Maksudnya kamu kena draw. Okay, kamu kena draw contohnya AlCl3 kan. AlCl3 lukiskan. Dekat bawah dia namekan dia punya molecular geometry itu iaitu trigonal planar. Ada 2 markah kat sini. So satu lukisan, satu lagi jawapan yang ni. Sama juga, yang ni pun sama, ada 2 markah. Jadi total kat sini ada 4 markah lah. Kemudian nyatakan bond angle lah. Okay. Bond angle. Ya? Apa? Dah. Boleh ke? Dah. Ya? Dah. Awak dia ada suara macam tu. Okay. Sorry, madam. Okay, tak apa. Okay, lepas tu yang ini, kamu pilih dia lah. Kamu pilih je jawapan dia. Tuliskan, hantar dekat saya, Pak C. Okay, nombor 1 apa? Nombor 1 katalah A. Nombor 2, D. Nombor 3, B. Contohnya macam tu. Hantar je macam ni. Nombor 4, 5. Tak payah calculation. Tak payah tunjuk calculation. Boleh? Yang ni boleh discuss lah di antara kamu ya. Bagi kamu faham. Lah. Lepas tu baru hantar. Macam tu. Ni Pak B. Pak B penuhkan complete table 1 saja. Okay, part A kamu kena buat video. Tapi follow step ni sahajalah. Macam tu. Okay ya. Ada apa-apa nak tanya? Okay ke tak okay? Okey. Ya. Okey, So, madam. due date ialah pada 5 November.
Tahu minggu depan je. Jumaat. Kan kamu ada masa 1 minggu je untuk buat video jawab soalan 4B and 4C. Okay macam tu. Okay. Video ni nanti saya terus upload lah sebab dia menerangkan tentang saya upload semua video yang sekejap lagi. Ya. Sekejap lagi saya akan upload semua video lah. Okay. Kalau boleh kamu hantar dulu part B and part C. Yang tu saya nak tanda cepat lah. Nanti video tu saya akan tengok. Sebab yang tu lambat sikit kan. Video ambil masa. So kamu buat dulu part B dengan part C hantar kat saya. Boleh macam tu. Nanti saya akan create tapak dekat GC. Hantar dekat GC lah untuk jawapan part B atau part C. Ataupun kalau kamu nak hantar dekat kamu hantar gambar je dekat grup WhatsApp pun boleh. Tapi jangan lupa tulis nama. Nanti apa yang saya nak buat ialah saya punya planning. Saya nak print je gambar kamu tu. Ada nama kamu, ada jawapan kamu. Saya tanda je macam tu. Ataupun macam tu lah saya rasa. Itu lagi okey. Tapi nanti banyaklah gambar dia kan dalam grup WhatsApp tu. Tak apalah hantar dekat GC lah kot. Hantar GC lah senang. Nanti saya screenshot je lah kalau macam tu ya. Sebab saya ni tak boleh nak tanda dekat sini. Saya pening nanti kan. Tanda dekat laptop saya tak kerti. Orang tua ni bukannya pandai benar kan. So macam tu lah. Apa-apa nanti kita bincang lah. Boleh tertalup kepada perbincangan lagi. Alright. So ada apa-apa nak tanya tak? Okey kah? Tak ada Okey. Okay. Alright. So kalau tak ada, kita dismiss lah. Kejap lagi saya uploadkan video ni. Tapi video ni dia akan ambil masa jugalah untuk dia proses and hantar dekat saya punya mail MOE. So saya hantar dulu video yang semalam lah hari ni ya. Alright. So kalau tak ada apa-apa, kita dismiss lah. Sampai sini saja. Okay. Saya sepatutnya saya kena saya stop. Okay.